Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya sekali lagi Cikgu Khairil Hafiz bin Sahidan ataupun Sir K. Dan hari ini saya akan membincangkan tajuk penjelmaan bahagian yang pertama. Topik ini sesuai dengan PT3 dan juga SPM. Okey. Dalam bahagian yang pertama ini saya akan bincangkan tentang penjelmaan tunggal sahaja. Okey, penjelmaan gabungan, mengira luas dan sebagainya saya akan teruskan dalam bahagian-bahagian yang lain nanti. Untuk penjelmaan tunggal, suka untuk saya ingatkan terdapat 4 jenis penjelmaan, iaitu yang pertama translasi, pantulan, putaran 180 darjah dan yang terakhir 90 darjah, putaran 90 darjah. Namun dalam bahagian yang pertama, siri yang pertama ini, saya hanya akan bincangkan 3 penjelmaan tunggal yang pertama sahaja, iaitu translasi, pantulan dan putaran 180 darjah. Okey, kenapa? Kerana putaran 90 darjah ni akan sedikit mengelirukan. Jadi lebih baik saya buat dalam bahagian yang berasingan. Tanpa melengahkan masa, mari kita lihat yang pertama. Penjelmaan yang pertama iaitu translasi. Soalan yang pertama. Nyatakan imej bagi titik A. Ini titik A. Di bawah translasi 32. Okey, macam mana nak buat? Saya besarkan 32. Okey, ingat. Nombor di atas membawa maksud pergerakan titik A tersebut ke kiri atau ke kanan. Dan oleh kerana nombor di atas tersebut 3 tersebut ialah positif, maka A perlu bergerak 3 kotak ke kanan. Ingat, positif kanan, positif kanan. Jadi daripada A saya bergerak 3 titik ke kanan. 1 2 3. Okey, belum selesai. Saya ada pula nombor 2 di bawah ni. Sekiranya nombor di atas membawa maksud kanan atau kiri, jadi nombor di bawah pula membawa maksud bawah atau atas. Dia bergerak ke bawah ataupun ke atas. Disebabkan 2 ialah positif, maka titik tersebut perlu bergerak 2 kotak ke atas. Penamatnya tadi di sini setelah bergerak 3 kotak ke kanan, sekarang daripada situ ia perlu bergerak 2 kotak ke atas. Penamatnya di sini kita namakan sebagai A prime. A prime bermaksud imej kepada A. Jadi kamu tulis A11 iaitu A koordinat 11 yang objek ni telah menjadi anak panah tu telah menjadi A prime 43 koordinat yang baru di sini. Kamu tulis A prime 43 dengan betul, kamu dapat 1 markah. Baiklah, contoh yang kedua. Nyatakan imej bagi B di bawah translasi 4 negatif 5. 4 itu masih lagi positif, bermaksud masih lagi bergerak ke kanan. B bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 kali gerak. Kerana 4 dan nilai translasinya ialah 4. Manakala negatif 5 sekarang dah masuk negatif. Negatif 5 bermaksud 5 kotak ke bawah. So daripada tempat akhir tadi ni, kita perlu bergerak 5 kotak ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hujung itu ialah jawapannya, B prime. Dan jawapan akhirnya ialah B prime 5 negatif 1. Baca koordinat bagi betul-betul. Jangan terbalik pula negatif 1, 5. Kamu akan hilang markah nanti. Okey, tulis dengan betul B prime 5 negatif 1, kamu dapat 1 markah. 2 contoh sebelum ni ialah titik. Bagaimana pula sekiranya soalan menyatakan objek dalam bentuk objek, bentuk 2D. Macam kes ini. Lukiskan objek bagi lukiskan imej bagi objek K di bawah translasi negatif 2 negatif 4. Sekarang ini negatif 2 itu negatif, negatif 4 pun negatif. Jadi ingat, nombor di atas sekiranya ianya negatif, maka ianya bermaksud bergerak ke kiri. Negatif 2, maka 2 kotak ke kiri. 1, 2. Kita hanya perlu memilih mana-mana satu bucu untuk kita dapat gambarannya. Jadi daripada K, dia telah bergerak 2 kotak ke kiri. Belum selesai, kita ada negatif 4 di bawah. Negatif 4 membawa maksud 4 kotak ke bawah. Jadi daripada tempat pengakhiran titik merah tadi ni, kita gerakkan 4 kotak ke bawah.
1, 2, 3, 4. Jadi gambar image yang berwarna merah ini pun perlu bergerak 4 kotak ke bawah. Sampai ke bawah. Jadi itulah kedudukan image bagi K, dan kita tandakan dengan K prime. Kamu lukis dengan bentuk yang betul, objek image yang betul pada kedudukan yang betul, kamu dapat 1 markah. Dan kamu dapat lihat orientasi bentuk antara K dan juga K prime adalah sama, hanya pada kedudukan yang berbeza. Soalan yang terakhir untuk translasi. Negatif 3, 3. Negatif 3 membawa maksud pergerakan 3 kotak ke kiri. Pilih mana-mana satu bucu. Saya memilih bucu paling atas untuk bergerak 3 kotak ke kiri. Kemudian 3 di bawah ialah positif, bermaksud 3 kotak ke atas. Saya gerakkan 3 kotak ke atas. 1, 2, 3. Dan segitiga tersebut juga bergerak naik ke atas. Dan itulah kedudukan bagi L prime. Lukis dengan bentuk yang betul pada tempat yang betul, kamu akan dapat 1 markah. Jadi apa kesimpulan dalam tajuk translasi ni? Mudah sangat-sangat. Soalan translasi akan dinyatakan dalam 2 nombor, XY seperti ini, kurungan XY atas bawah. Nombor di atas membawa maksud pergerakan kanan atau kiri. Sekiranya positif, ianya bergerak ke kanan. Sebaliknya, sekiranya negatif, bergeraklah ke kiri. Nombor di bawah ataupun saya guna simbol Y, sekiranya ianya adalah positif, geraklah ia ke atas. Sebaliknya, sekiranya negatif, geraklah ianya ke bawah. Jadi itulah kesimpulan bagi translasi. Sekarang kita masuk kepada pantulan, penjelmaan yang kedua. Beza soalan pantulan, dia akan bagi satu paksi pantulan ataupun cermin ataupun garis yang menjadi asas kepada pergerakan bagi objek. Dalam kes ini, titik A 1,3 mengalami proses pantulan pada garis X sama dengan 3. Ini garis X sama dengan 3 yang saya telah saya gelapkan ni. Jadi daripada A, kita bilang berapa jaraknya dengan paksi pantulan ataupun cermin pantulan ni. Dan apabila saya buat lompat-lompat, saya dapat maklum bahawa A berada 2 kotak daripada paksi pantulan X sama dengan 3. Jadi apa yang perlu saya lakukan ialah saya buat lagi 2 kotak. Dan penamat di situ adalah A prime, image kepada A. Okey, ingat, image kepada A sentiasa mempunyai jarak yang sama dengan paksi pantulan. Sekiranya A berada 2 kotak daripada paksi pantulan, maka A prime juga perlu berada 2 kotak pada paksi pantulan. Maka jawapan yang kita perlu tulis ialah A prime 5, 3. Kita dapat 1 markah. Okey, mari kita lihat contoh yang kedua. Sekiranya soalan A tadi, soalan yang pertama tadi, pergerakan A dan A prime adalah secara mengufuk. Sekarang, soalan yang kedua ini, pergerakannya ialah secara menegak. Kalau kita lihat, cari image C, titik C di bawah pantulan Y sama dengan 1. Ini garisan Y sama dengan 1 berada di bawah C. So, seperti tadi, kita hitung berapa kotak untuk C sampai ke paksi pantulan. Dan saya dapat 3 kotak. C berjarak 3 kotak daripada paksi pantulan Y sama dengan 1. Jadi, apa perlu kita lakukan? Kita sambung lagi 3 kotak. 1, 2, 3. Maka penamat di sini ialah image bagi C, iaitu C prime. Maka kita perlu tulis C prime negatif 3, negatif 2. Kita dapat 1 markah. Seperti mana tajuk translasi tadi, kita pun ada pantulan, pun ada objeknya juga. Okey, pantulan objek. Lukis image bagi G di bawah pantulan Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3. So, saya pilih satu bucu yang pertama. Saya hitung berapa jaraknya ke paksi pantulan. Ya, saya dapat 1 kotak. So, saya perlu sambung lagi 1 kotak ke atas. Kemudian, itu baru 1 bucu. Saya perlu cari bucu yang lain.
Bucu yang kedua, saya memilih bucu yang di sebelah kanan. Bucu di sebelah kanan bawah itu berjarak 3 kotak daripada paksi pantulan yang sama. Jadi saya perlu sambung lagi 3 kotak. Bawah 3. Maka di situlah ialah bucu, ialah image bagi bucu bawah ini. Okey, ini ialah image bagi bucu yang di bawah. Saya teruskan dengan bucu yang terakhir yang di sebelah kiri. Bucu yang terakhir ini juga ialah 3 kotak daripada paksi pantulan. Jadi saya perlu angkat naik sebanyak lagi 3 kotak. Maka di atas tu ialah bucu image bagi bucu di bawah. Jadi yang terakhir apa yang saya perlu lakukan? Saya sambungkan ketiga-tiga bucu image ini menjadi satu lagi bentuk segitiga yang sama saiz dengan G, cuma sifatnya songsang sisi. Okey, dan saya labelkan itu sebagai G prime, saya dapat 1 markah. Okey, mudah sangat. Dalam pantulan saiznya adalah sama. Okey, saiznya adalah sama. Cuma dianya adalah songsang sisi. Soalan yang keempat. Bagaimana pula sekiranya untuk melukis image bagi M? Di bawah pantulan pada garis Y tolak X sama dengan 6. Tadi semua paksi pantulan mengufuk ataupun menegak. Tapi yang ini paksi pantulannya adalah sengit ataupun menyending ke kanan macam ni. Jadi macam mana nak lukis? Seperti mana sebelum-sebelum ini juga, kita pilih satu bucu. Okey, kita pilih satu bucu dan kita gerakkan ke paksi pantulan secara 90 darjah kepada paksi pantulan. Dan nilainya ialah 1 kotak. So, saya perlu sambung lagi 1 kotak. Maka itulah bucu bagi image bagi bucu yang pertama. Dan sekiranya saya sambung semua bucu-bucu yang terdapat pada objek dalam keadaan 90 darjah melintang kepada 90 darjah kepada paksi pantulan, saya akan dapat bentuknya seperti ini. Dan saya labelkan sebagai M prime, saya dapat 1 lagi markah. Jadi apa kesimpulan yang saya boleh lakukan? Saya boleh bina kesimpulan berdasarkan bagi tajuk pantulan ini. Mudah saja. Yang pertama, jarak daripada objek ke paksi pantulan adalah sentiasa sama dengan jarak dari paksi pantulan ke objek, ke image. Okey, itu saya punya dapatan ataupun kesimpulan yang pertama. Seterusnya, dapatan yang kedua ialah saiz image ataupun M prime di sini adalah sentiasa sama dengan saiz objek yang diberi. Tengok, saiznya sama aja. Tetapi sifatnya ialah songsang sisi, iaitu terbalik. Dan kesimpulan yang ketiga yang dapat saya buat ialah hubungan antara setiap bucu sepadan antara image dan objek. Okey, bucu yang sepadan adalah sentiasa 90 darjah bersudut tegak dengan paksi pantulan. Okey, kita dapat lihat bucu ni pun hubungan dia 90 darjah dengan paksi pantulan. Bucu ni pun 90 darjah dengan paksi pantulan. Dan yang terakhir ni pun juga 90 darjah dengan paksi pantulan. Itulah kesimpulan bagi pantulan. Sekarang kita masuk kepada penyelamaan tunggal yang terakhir dalam bahagian yang pertama, iaitu putaran 180 darjah. Diberi titik A ni, 1,3 ni, nyatakan lukis ataupun nyatakan koordinat image bagi A di bawah putaran 180 darjah pada pusat 21. Pusat 21 ni saya dah tanda. Dia macam mana nak jawabnya? Okey, simple sangat. Saya hanya perlu sambung titik A kepada bucu yang dinyatakan. Pusat yang dinyatakan. Panjangnya ialah 2 kotak. Okey. Jadi saya hanya perlu panjangkan lagi sebanyak 2 kotak yang sama. Okey, panjangkan saja garisan merah tu. Dan di hujung garisan hijau itu, itulah image bagi A. Dan saya tanda sebagai A prime. Okey, maka jawapannya ialah A prime 3 negatif 1 dapat 1 markah. Okey, ingat, jarak daripada objek ke pusat adalah sama dengan jarak pusat ke image. Untuk soalan yang kedua, bagaimana pula dengan image bagi F, iaitu F prime? Kalau kita lihat, pada pusat 4,3, pusat yang dinyatakan ini, kalau saya sambung,
saya akan dapat 3 kotak antara F dengan pusat. So, saya panjangkan saja lagi 3 kotak yang sama, dan saya akan dapat di hujung garisan hijau itulah imej bagi F, iaitu F prime. Dan jawapannya ialah F prime 75. 1 markah. Okey, koordinat perlu ditulis dengan tepat ya. Untuk objek pula. Okey, untuk objek caranya ialah kita akan ambil setiap bucu dan kita akan sambungkan dengan pusat yang diberi, iaitu pusat 2, 3. Bucu yang pertama nilainya 1 kotak daripada pusat, saya panjangkan. Maka di hujung garisan hijau itu ialah imej bagi bucu yang pertama. Saya ambil bucu yang kedua, nilainya ialah 2 kotak daripada pusat, saya panjangkan, dan saya akan dapat di situlah bucu bagi imej bagi bucu yang kedua. Seterusnya, bucu yang ketiga, saya sambung kepada pusat, nilainya ialah 3 kotak, dan saya panjangkan. Okey, kita akan dapat juga 3 kotak yang sama, dan di hujung garisan hijau itu ialah imej bagi bucu tersebut. Dan seperti mana penjelmaan pantulan tadi, kita sambung saja ketiga-tiga imej, titik imej tadi membentuk satu lagi segitiga yang merupakan imej kepada G. So, kamu letak G prime, maka kamu akan dapat 1 markah. Okey. Untuk soalan nombor 4, kalau kita dapat lihat di sini, objek ini mempunyai banyak bucu. Ada 6 bucu. Maka untuk selamat, kamu kena buat ke 6 bucu tersebut, kamu kena sambungkan kepada pusat putaran dan kamu panjangkan. Sebagai contoh, ini bucu yang pertama, saya panjangkan. Saya ambil pula bucu yang kedua, saya panjangkan. Bucu yang ketiga, saya panjangkan. Bucu yang keempat. Bucu yang kelima. Bucu yang keenam. Okey, apabila saya panjangkan ke semua bucu-bucu tersebut, saya dapat, dan saya sambung ke bucu-bucu tersebut, kita akan dapat satu lagi bentuk yang saya namakan sebagai J prime. Okey. Jadi kesimpulan bagi tajuk putaran 180 darjah ni ialah yang pertama, jarak daripada objek ke pusat putaran adalah sama dengan jarak daripada pusat putaran tersebut kepada imej. Okey, dia lebih kurang dengan pantulan tadilah. Jaraknya sentiasa sama. 2 kotak di atas, 2 kotak di bawah. Sama aja. Okey. Untuk kesimpulan yang kedua, okay, saya sambungkan semua bucu dulu. Okay, untuk kesimpulan yang kedua, hubungan setiap bucu sepadan antara imej dan objek sentiasa bersilang pada satu tempat sahaja, iaitu di pusat putaran 180 darjah tu. Okay, kalau kita perhatikan, semua garisan yang kita buat ni mesti bersilang pada titik ni sahaja. Dan kesimpulan yang terakhir yang saya dapat buat daripada topik ini, subtopik ini ialah size imej J prime adalah sentiasa sama dengan saiz objek J di atas. Okey, dia tidak seperti pantulan. Pantulan saiznya sama tetapi songsang sisi. Tetapi dalam tajuk putaran 180 darjah, saiznya sama, terbalik juga, tetapi dia tak berada straight macam mana pantulan tadi. Okey? Jadi, itu sahaja untuk bahagian yang pertama. Okay, dalam bahagian yang kedua, saya akan bincangkan tentang penjelmaan tunggal putaran 90 darjah. Dan saya akan teruskan lagi dengan bahagian-bahagian yang lain untuk membincangkan keseluruhan tajuk ini. Okay, jadi teruskan menonton, subscribe, like dan komen di bawah untuk sebarang penambahbaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.